pertama bagi pihak PAS, ucapan terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang datang untuk membuat liputan kepada muktamar PAS yang diadakan, dan kita mempersilakan semua kalangan media untuk membuat liputan dengan seluasnya, walaupun kita ketahui bahawa yang disiar itu tak banyak, namun kita tetap beri peluang. Itu bukan hak saudara. Saudara menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, kita buka ruang untuk bertugas untuk melihat sendiri perjalanan muktamar PAS. Dan kita telah selesai menjalani muktamar Dewan Ulama Pemuda dan Muslimat, dan telah selesai membuat pemilihan semalam dan berjalan dengan lancar. Dan saya sangat berpuas hati dengan pihak Suruhanjaya Pemilihan PAS yang dipengurusi oleh Datuk Abdul Halim Abdul Rahman, dan anggota-anggotanya telah menjalankan tugas dengan baik dalam pemilihan ketiga dewan tersebut, dan berjalan dengan lancar. Dan petang ini insya-Allah akan dilangsungkan pula pemilihan pusat, dan besok kita akan umumkan keputusan insya-Allah. Perbahasan ucapan dasar akan dimulakan besok. Besok. Ya. Terima kasih. Ada apa-apa salah? Silakan. Ya. Datuk Seri, saya nak tanya, dalam ucapan Datuk Seri tadi, Datuk Seri banyak menyentuh atau fokus kepada mempersiapkan PAS untuk pilihan raya umum yang akan datang. Bagaimana Datuk Seri lihat sentimen ahli PAS untuk mengukuhkan Pakatan Rakyat itu sendiri bersama dengan PAS menjalankan pilihan raya, memandangkan UMNO termasuk Perdana Menteri masih lagi membuat tawaran kepada PAS untuk meninggalkan Pakatan Rakyat? Saya telah turun ke bawah dan melawat keseluruhan negeri. Bahkan ada negeri yang saya lawat ke kawasan-kawasan, dan saya dapati kerjasama yang baik antara PAS dengan rakan-rakan Pakatan Rakyat. Dan kita terus dengan Pakatan Rakyat mengikut agenda yang kita atur seterusnya untuk pilihan raya umum. Ya. Tak ada harapan kerjasama dengan UMNO? Kerjasama untuk bergabung pilihan raya berpakat itu tak ada. Kalau bincang supaya pilihan raya yang adil, itu kita boleh. Supaya perbaharui sistem pilihan raya yang ada ini supaya lebih demokratik, itu kita bersedia berbincang lebih masa. Ya. Nak tanya sikit mengenai ucapan Presiden mengenai para 17 tu, walaupun mungkin adanya perbezaan dasar ada konsep dengan rakan-rakan tu, boleh tak Datuk Seri komentar sikit? Perbezaan tu dari segi mana? Dari segi rakan-rakan ideologi, kita berbeza ideologi, berbeza agama, berbeza pendekatan dan beberapa perkara. Namun kita boleh bekerjasama dalam titik bersamaan. Contohnya dalam menegakkan yang adil untuk semua, mengatasi masalah kemiskinan. Dan kita sudah menjurus kepada polisi dan konsep yang lebih maju apabila kita membuat resolusi dalam konvensyen di Selangor dan di Pulau Pinang. Antaranya kita menerima Islam sebagai agama persekutuan. DAP terima dan semua parti terima. Dalam masa yang sama kita memberi hak pada penganut agama lain untuk menjalani agama mereka. Menerima hak istimewa orang Melayu, Putra, itu diterima oleh semua rakan-rakan. Kerana melihat realiti yang ada hari ini, majoriti orang miskin, majoriti yang tertinggal ialah orang Putra dan orang Melayu, yang dia terima. Dalam masa yang sama kita memberi layanan yang adil juga pada kaum lain yang miskin. Begitu juga menerima bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, itu kita terima. Dan raja berperluan itu kita terima. Itu antara dasar bersama yang kita terima. Masalah semayang lain, kita lain semayang, dia lain semayang, ada haram itu lain. Itu hak dia. Jika PAS memang tegas dalam kerjasama dengan UMNO, kemudian tegas menafikan kerjasama, kenapa setiap kali ada tawaran begini? Itu kena tanya UMNO mengapa dia tahu, dia susah sangat ke memerlukan pertolongan PAS. Adakah PAS anggap dia tak tegas? Kita boleh kerjasama, contohnya dalam isu Palestin. Isu Palestin kita sama, menentang Israel, menentang keganasan Yahudi di Gaza, kita bersama. Bahkan kita bersama dalam projek kapal
kapal untuk kemanusiaan. Kita semua. Itu bukan scoping ya, Itu. Kapal. Marmara. Marmara tu kita sama. Pun ada sama dalam Marmara dulu. UMNO pun ada. Kita ada sama. Isu menangani anti nuklear. Kita sama-sama dulu pernah. Isu ekonomi negara. Menangani masalah kita menyertai MAPIN itu pernah. Itu isu dalam negeri. Ya. PAS mungkin menafikan wujudnya perpecahan disebabkan oleh pemilihan sekarang. Tapi kalau kita lihat sekarang ni sudah nampak pertemuan antara kumpulan ulama dengan yang bukan ulama. So bukankah ini dapat ciri perpecahan? Wujudnya kumpulannya sejak PAS ditubuhkan. Kalau dibaca ucapan saya tadi, dalam PAS bukan sahaja Haji Ahmad Tuan Husin, dalam PAS juga Dr. Haji Abbas. Dr. Haji Abbas pernah jadi yang kedua selepas Haji Ahmad Fuad. PAS juga ada Datuk Asri. PAS juga ada Aminuddin Makri, Profesor Ahmad Ibrahim, Datuk Abu Samah, Abu Suki Negeri Pahang. Pernah jadi Raya PAS Negeri Pahang. Itu bukan baru. PAS disertai oleh semua kalangan dan PAS mengambil pendekatan kepimpinan secara kolektif. Kerana Islam itu luas. Islam itu bukan saja urusan agama, pahaman negara, termasuk juga cara hidup. Cara hidup itu termasuklah urusan pertanian, urusan macam-macam. Itu melibatkan. Mungkin Datuk Asri ada Menteri Besar, Lutfi ada Menteri Besar, pernah Datuk Asri ada Menteri Besar. Datuk Asri bukan pertanian. Pernah dalam Esko di Selangor, Esko-nya Dr. Senadi, ada Dr. Halimah, ada Iskandar, di kedua lain dia. Itu kita melihat keperluan di negara ini. Menunjukkan bahawa kita melibatkan semua kalangan. Perbezaan penjurusan ilmuwan masing-masing itu beza. Itu bukan berpecah. Itu. Ya. Menjelang PRU 13 ni, adakah PAS tadi adakah membangkitkan semula isu propaganda negara Islam? Kalau ini menjadi satu blok Islam kita sudah sebut tema negara berkebajikan. Negara berkebajikan ada dalam Islam. Dalam Islam pun ada. Dalam kaum lain pun ada. Kita dahulukan dalam perkara bersamaan yang tersebut tadi. Pasal dulu isu depan kali, adakah PAS dah ada Ya, saya nak tanya kalau orang Islam. Kalau orang Islam itu jadi keyakinan Islam. Macam saudara juga. Sebab itu kita tak boleh ragu kepada Islam. Kalau kita orang Islam. Tetapi dalam masalah beramal dengan cara hidup, itu ada perbezaan yang perlu diraikan antara satu sama lain. Itu kita kena faham. Dan ini ada dalam Islam. Dalam Islam itu ada. Dan sebab itu pihak kalangan DAP dia melihat sendiri kerjasama kita dengan mereka. Masa semayang kita semayang, kita kata judi haram, arak haram. DAP kata dia boleh minum arak, kita tak boleh larang dia. Tak boleh larang dia. Kita bukan macam setengah kalangan Barisan Nasional pergi minum arak sama. Kita tidak. Itu beza. Kasarlah kita pergi minum sama tu. Memang tahulah kita tidak begitu. Dan ini mereka lihat sendiri bagaimana perbezaan kita dengan Barisan Nasional. Dan terus juga sekitar yang soalan sama ada abandon Islamic State. Ya. Itulah dia. Kita belum tiba masanya. Apa yang penting pelaksanaan. Kalau letak je nama saja tak laksana tak ada faedah. Kita mulakan dengan pelaksanaan itu. Negara berkebajikan itu ada dalam Islam, dalam Quran pun ada. Negara berkebajikan. Dalam Islam, dalam Quran tak sebut Islamic State, dia sebut negara berkebajikan. Ya. Yang mana pemilihan kali ini boleh memperkuatkan parti dalam nak menghadapi pilihan raya? Itu dinilai oleh para perwakilan. Perwakilan boleh menilai calon-calon yang bertanding dan mereka melihat keperluan untuk menghadapi cabaran masa akan datang. Apa yang menarik, kamu lihat sendiri dalam pemilihan muslimat, pemilihan pemuda dan ulama, walaupun ada perubahan, tetapi kita tidak berpecah.
Sri. Ya. Semalam perwakilan pemuda dah membangkitkan bahawa pemilihan adakah Pak Ani mengatakan bahawa ada setengah calon untuk pemilihan kali ini ditaja oleh ejen-ejen tertentu. Siapa sebut? Ya. Saya rasa tidak ada kepentingan untuk menaja. Kalau Barisan Nasional ada kepentingan, kalau yang menang tu ada harapan boleh projek, boleh apa. Kita boleh projek apa? Nak taja pun bagi duit je. Ya. Betul. Ya. Semalam itu Dewan Ulama ada menyatakan mereka mementingkan hierarki ulama di semua peringkat kepimpinan. Adakah ini kemungkinan akan mempengaruhi pemilihan yang nanti tentang timbalan? Para perwakilan kita sudah matang. Isu kepimpinan ulama ini sudah dikemukakan sejak awal. Dan dalam PAS ini silih berganti. Mereka melihat keperluan cabaran yang dihadapi oleh parti di masa ke masa. 80-an, 90-an itu kita melihat mereka cabaran-cabaran mengikut masa dan keadaan waktu dan setempat. Ya. Mengenai kenaikan harga barang, baru ni tarif elektrik sudah naik. Ya. Dan mungkin minyak pula naik. Ya. Mesti banyak sebut dalam ucapan tu. Ya. Tindakan yang PAS dilakukan untuk mengenangkan isu ni. Saya dah sebut pada dasarnya perkara yang menjadi rukun hidup kepada rakyat. Rukun hidup kepada rakyat. Air, api, kesihatan, pendidikan, rukun hidup. Ada perkara yang wajib kerajaan kena tanggung. Wajib kerajaan kena tanggung. Selangor sebagai contohnya ada pada percuma dia beri kepada sepatutnya elektrik begitu juga, dan Barisan Nasional dia ikut juga. Dia dah ikut. Itu ikut belakang kita lah tu. Contohnya pendidikan, ada yang percuma, rawatan, ada yang percuma, ada yang berbayar. Dan kita kena sedar bahawa dalam menghadapi masalah ekonomi, mengikut konsep yang diamalkan oleh Islam, kita tidak seharusnya membebankan rakyat. Tetapi kerajaan menambahkan hasil mengikut produktiviti yang berlaku dalam ekonomi. Dan sebab itu, bila produktiviti itu maju, dengan sendiri hasil negara bertambah. Yang penting ialah adil dan telus. Adil dan telus inilah yang meningkatkan kemajuan ekonomi. Itu konsep yang diamalkan oleh Islam. Bukan dengan mewajibkan secara paksa terhadap rakyat. Apa yang berlaku hari ini, rakyat dipaksa dan diperbodohkan. Ya. Belakang tak ada kan? Belakang tak ada. Apakah target PAS dalam yang ke-17? Memandangkan Darul Syed Umar mengatakan Melayu dah swing back from the end. Ya. Tidak semestinya kita sudah menang pilihan kecil di Terengganu, menang pilihan kecil di Kelantan, menang juga pilihan kecil di Babak Empat. Dan sudah terbukti kawasan-kawasan Melayu yang bermaklumat kita dapat undi. Cuma kita kehilangan undi kawasan Melayu yang tak ada maklumat. Itu yang perlu kita usahakan secara upaya. Di kawasan yang ada maklumat, bukan sahaja undi Melayu di undi PAS, termasuk undi China dan kawasan India, undi PAS. Dan mereka sanggup mengundi contoh menentang MCA, MIC saya sebut tadi. Tapi orang Melayu, undi MCA tak undi PAS yang Melayu. Mana UMNO cakap Melayu Islam? Itu menandakan Melayu UMNO, Melayu diperbodohkan. Orang bukan Islam memilih mengikut kualiti calon dan yang bertanding, bukan mengikut duit yang diberi. Dan kamu semua tahu pemilihan UMNO daripada bahagian sampai pada tertinggi, penuh dengan dibejati dan politik wang. Ya. Jadi you kan tadi sebut apa dari Melayu yang tidak bermaklumat tu, you understand? Yang tukar untuk kita. Melayu luar bandar, pendalaman jauh, you faham kan? You takut you salah ni. Itulah. Mana bandar, pinggir bandar ni tak ada problem kita. Luar bandar kita akui pendalaman ni yang tak ada maklumat tu, kena buat kerja itu sikit. So apa target PAS? Target kita ialah kita terus mendapat undi semua kaum. Bukan saja undi Melayu, masa undi bukan Melayu. Mengundi kita dan mereka jangan takut dengan bimbang dari kita. Datuk Seri, jadi trend dalam PAS, kalau ada isu yang membangkitkan PAS, mereka akan tuduh ini sebagai fitnah. Contohnya dalam isu Usaha Musa, dikatakan membayar saudara Syed Azizi RM355,000. Apakah PAS ada inisiatif sendiri untuk siasat dakwaan sebenarnya benar atau tidak? Kita tidak ada kuasa. Tak ada kuasa perundangan. Yang ada kuasa ni SPRM. Dan kita terbuka pada SPRM. Menteri Besar kita, dia semua negeri, mengikut amalan pentadbiran,
SPM dia nak bertindak mesti mendapat green light daripada menteri-menteri besar dan Perdana Menteri. Dengan sebab itu Menteri Besar Pakatan Rakyat terbuka untuk SPM menyiasat semua yang dituduh ditenah kalau terlibat dengan rasuah, kerana kita betul-betul nak bersih keadaan kita. Walaupun esko atau Menteri Besar pun kalau tak betul kita pecat. Pada sejarah PAS pun kita pecat. Kita tak mahu pelihara orang yang ada penyakit. Itu polisi yang tu kita amalkan. Dan kita terima kasih kepada SPM kerana bila dia beritahu dia terus pergi siasat. Kalau dengan UMNO dia lambat siasat. Jadi dalam isu Datuk Usam dengan Bangkitlah, tak ada. Bukan Datuk Usam saja, semua sekali lah. Semua sekali. tak sebagai parti Datuk Seri agar Ya. nak benda ni disiasat. Saya yang buat kenyataan dulu bila Kuala Bangkit dan kita tak ada, tak wujud. Ya. Kenapa tiba-tiba timbul lagi Persatuan Islam dengan kita federal Ya. dalam masa sekarang? Dan saya yang menimbulkan bukan kita. Yang kami yang tertimbul. So kita respon je lah. Ya, Kita tak timbul sebab benda tu tak ada. Ya. Dia ni kita sama terbuka. Langit terbuka ni kita nak guru tak. Ada guru yang tak ada hujan. Ada guru yang ada hujan. Kita tunggulah. Ada lagi? Semayang Jumaat ni? Okey. Ada. Okay, last one. Tak apalah, last. Boleh tahu apa perbezaan antara negara kebajikan dengan Islamistik? Apa dia? Oh. Apa dia? Beza negara Islam dengan negara kebajikan. Istilah. Istilah yang ada dalam Quran. Yang ada dalam Quran, kalau kamu lihat pada surah itu, di mana kebajikan ialah berbuat baik pada semua orang, bukan saja orang, termasuk binatang, termasuk alam sekitar. Itu tanggungjawab sama yang diiktiraf oleh bukan saja orang Islam, termasuk oleh semua manusia yang mempunyai naluri yang baik. Naluri yang baik. Di sinilah titik yang kita boleh kerjasama dengan semua kalangan. Ya. Okey. Terima kasih banyak. Dalam usulan Datuk Seri tadi, Datuk Seri cakap mengenai kerjasama dengan pakatan yang ada yang tidak sama sepahaman. Tapi dalam mengenai halal dan haram pun begitu juga. So macam mana nak bekerjasama? Halal dan haram kita sama. Contohnya kita benar. Bukan Islam, buka kedai untuk jual sama-sama. Tantang dengan masa kita merintah, kita ada kuasa penuh. Adakah kita tak ada kuasa negeri lain? Negeri yang PAS ada kuasa, kita tanya orang bukan Islam, adakah ini dibenarkan oleh agama kamu? Dia kata benar. Itu hak kamu, kita tak boleh ganggu. Tapi dia jual pada orang Islam tak boleh. Itu hak kita orang Islam. Kena hukum orang Islam yang orang dia kita tak boleh hukum. Mengikut Islam tak boleh hukum. Okey ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.